di mana mereka tidak ingin memberikan ruang kepada pasukan Todak mengambil alih momentum game nanti di fasa late game. Persoalannya, sempat ataupun tidak EVOS SG untuk menutup game ini, Cortex? Ya, itu persoalannya. So Todak tak nak dia orang kena bermain lebih agresif lagi, tapi tuan dan puan-puan, inilah dia match kedua game yang pertama antara pasukan Todak lawan dengan EVOS Singapura di M2 World Championship. Dan pergerakan agresif daripada Soul perlu berhati-hati, tindakan yang bijak oleh Iwan untuk menjaga Chico di early game ini. Nampak tu Iwan akan memaksa Soul dan dapat mengelak menggunakan an eye for an eye sebentar tadi. Kita tengok sekarang di buff purple, Aeon akan cuba mengganggu. Damage daripada Moon pun agak tinggi, dapat mengurangkan HP minion dengan begitu pantas. X-Ray terus saja datang, terus saja tiba di bahagian tengah ini. Percubaan JPL untuk sampai ke purple buff, nampak kayaknya tidak berjaya, agak sedikit terlambat untuk mencuri. Tengok tu, dijaga dengan rapi, betul-betul lah. Iwan mantap. Permainan yang sungguh menarik dan juga cantik ditunjukkan oleh pasukan Todak. Mengetahui bahawa klub akan menghadapi masalah berhadapan dengan Benedetta di sini, menugaskan Iwan untuk menjaganya terlebih dahulu. Dan sekarang ni di bahagian bottom lane mereka hampir berjaya menjatuhkan Soul mereka Benedetta, tetapi EVOS SG melakukan rotasi. Iwan mungkin berdalam masalah di sini, menerima damage yang agak besar. Pomes nampaknya tidak akan memberikan bantuan, di mana merasakan Chico dan juga Iwan berada dalam keadaan yang selamat buat masa kini. Dan sekarang EVOS SG bergerak kepada arah mid lane ditemui oleh Moon. Dash ke belakang, masa lagi ingatkan. Lu ingatkan di sini, Ciku kalau letak lane lawan dengan Wawan pun dia ada masalah. Lawan dengan Benedetta berseorangan pun memang akan ada masalah. Disebabkan itulah Iwan akan menjaga beliau di awal game macam kita tengok sebentar tadi. Tapi bila Ciku dah dapat battle mirror image, barulah kita nampak Ciku dibiarkan berseorangan macam ni. Tengok di bahagian tengah, Moon kena berhati-hati, ada ejector. Soldoom kena damage banyak. Iwan, Moon. Okey, Moon berjaya melarikan diri, datang pula Iwan pun telah tiba. Nyawa sangat-sangat rendah. Kita tengok yang JPL telah pun keluar daripada zon pertempuran, tetapi masih lagi tiada bersebelah di sini. Terus saja turtle ini mungkin akan diambil oleh Pomis. Baru saya perasan Pomis yang memainkan Hayabusa ini, Garakuri. Okey, perlawanan diteruskan. Implosion tak ada, tetapi itu dia first blood berjaya diambil oleh Pokemon. Kita tengok Iwan juga telah kecudang. X-Ray dikejar dan X-Ray terpaksa bermata balik dengan secepat yang mungkin. Beberapa akan diambil di bahagian bawah. Ciku pun ada masalah sedikit nak lawan dengan Soul. Semua skill daripada Soul ni semuanya dash. So memang susah untuk seorang Ciku berhadapan dengannya. Pomis di bahagian atas tempat lagi main emote EVOS. Tapi pergerakan daripada EVOS sangat-sangat bagus. Saya suka pergerakan ini bos. EVOS SG yang sedang mendahului berjaya menjatuhkan Ciku di bahagian bottom lane, telah mengumpul 3 kill pada minit yang ketiga, dan semestinya ini benda yang seharusnya berlaku kerana berdasarkan damage di bahagian mid lane. Implosion kena, dan itu dia kill yang pertama untuk pasukan Todak, berjaya menumbangkan Aeon. Ada Implosion, ada Imperial Justice. Tepat mengenai sasaran. Kita tengok tadi, very nice play. Tapi Moon kali ni terperangkap, dia berseorangan. Kenapa dia buat macam ni? Dia kena ingat damage daripada putih tu sangat-sangat tinggi. Setiap hit dia cukup stack, pecah dia punya nyawa. Susah dia nak bernafas. Dan kita tengok sekarang ini, EVOS sekarang ada 4 kill. Crossbow of Tank telah pun digunakan, telah pun sampai di bahagian atas Pomis, tapi damage-nya masih lagi tidak mencukupi. Damage daripada Shadow Kill tu tak ada lagi disebabkan tiada item di bahagian bawah. Lagi sekali Ciku mungkin ada masalah. Pomis kena berhati-hati dekat sini. Ada JPL dilambungkan, dan kita tengok adakah Circling Eagle akan digunakan. Nampak gayanya tidak. Moon masuk, itu dia Spiral Strangling telah pun dibuka di bahagian belakang. Datang ke X-Ray dan 3 nyawa rendah untuk pasukan EVOS. X-Ray cuba mengejar, tetapi sayangnya movement speed dia tidak cukup tinggi untuk mengorbankan sesiapa di situ. Datang pula Soul, ini hero bencana ini boleh mengelak banyak skill, dan kita tengok Alex telah pun digunakan. Iwan ditabrak, dicucuk berkali-kali, tapi disebabkan kita tengok Pomis tengah ambil blue buff, diorang patah balik belakang. Turtle mungkin akan dimulakan di sini. Tarik di bahagian bawah, Ciku telah pun ambil. Kita tengok Turtle, tengok Potato, damage dia tak ada obat, terus saja guna retri, dapat Turtle. Tito Wonder pun dia dapat. So sekarang ni saya boleh katakan farm Potato adalah yang paling baik, terpaling baik sekali dalam ladang. X-Ray perlu hati-hati. Iwan telah pun sampai. Ejector yang very nice, tetapi X-Ray masih lagi terselamat di sini. Tiada
sebarang bencana yang berlaku antara kedua-dua pasukan. Walaupun tiada bencana, tetapi kita melihat perbezaan gol tidaklah begitu jauh, hanyalah 300 sahaja di antara kedua-dua pasukan. Dan kita lihat walaupun EVOS SG yang banyak kill, tetapi Todak masih lagi bijak dapat mencari farm yang diperlukan. Dan sebentar tadi kita melihat Turret di bahagian top lane telah pun dijatuhkan oleh pasukan EVOS SG, tetapi Todak telah pun menjatuhkan Turret di bahagian bottom lane terlebih awal. Jadi masih lagi seimbang daripada kawalan map di sini. Ruang nafas yang diberikan kepada Ciku memberikan fokus untuk mendapatkan farm ada sangat penting, terutamanya pada fasa awal game ini. Di mana ahli-ahli pasukan yang lain hanyalah akan mengambil perhatian sahaja. Iwan bertemu dengan JPL, Tank bertemu dengan Tank, tahun depan lah baru tahu siapa akan mati. Jadi mereka tidak meneruskan pergaduhan. Sebentar tadi fokus diberikan kepada kawasan bawah Eon. Dibuka Eon akan terkorban yang dicari oleh Ciku, dan kita tengok Potato pun telah mati di sini. Iwan saya rasa sempat menggunakan implosion, tetapi sekarang kita tak perlu melarikan diri sebab diorang dah dapat kill yang diorang nak. Diorang kena cabut Fomis, dibiarkan mati begitu saja. Satu permainan yang mantap daripada EVOS untuk mendapatkan kill balas terhadap ahli pasukan Todak. Tapi di masa yang sama kita tengok di bahagian atas apa X-Ray tengah buat. X-Ray tengah cuba menumbangkan turret EVOS Singapura di bahagian atas sana. Di bahagian bawah kita akan tengok Ciku akan tiba di sini, akan clearkan minion secepat yang mungkin. Perlu berhati-hati, 1-1 ni bukan lawan Cloud. Okay. Cortex, item itu telah menyiapkan Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff pada minit yang ke-7. Dan ini tidak menggunakan emblem gold apa-apa langsung. Di manakah dia bijak mencari farm? Sekarang ni pergaduhan di kawasan Turtle. Iwan, kita tu berjaya diambil sekarang ini oleh Potato. Dan saya rasa lepas ambil objektif, diorang patah balik. Tapi X-Ray di bahagian atas tak ada siapa nak jaga dia. Mungkinkah akan ada teamfight di sini. Spider Stringing digunakan. Kita tengok JB ada belakang. Sisi dua dia cantik. Ciku berjaya mendapatkan kill demi kill di sini. Tinggal Iwan dengan Moon untuk meleraikan, untuk menjauhkan musuh daripada Ciku. Disebabkan Ciku tiada lagi Blazing Duet. Ciku pandai ambil langkah ambil step nak buka Blazing Duet. Tadi sebenarnya Karakuri dia tahu siapa yang dia perlu aim, dan dia tahu damage Blazing Duet tu banyak kalau dia dekat dengan hero yang sepatutnya. Dan itu dia satu permainan hebat yang ditunjukkan oleh Ciku di bahagian atas ini. X-Ray dalam bahaya, Electro telah pun dibuka dekat situ, tapi X-Ray sangat-sangat keras. Walaupun ada Potato yang menggunakan carry, damage masih tak cukup. Dan kita nampak Imperial Justice digunakan kepada Pokemon, tapi Pokemon ada skill yang boleh lari daripada Imperial Justice. Pun disebabkan cara Imperial Justice hanyalah poke enemy dari bahagian jauh. Kita tengok tadi dia guna cosmetic length, cuba untuk stun musuh dan juga spiral strength. Dia masuk di dalam. Kita tengok X-Ray ambil tarik damage. Ciku datang, blessing sekali blessing dua je. Kita tengok dua itu JBL terkorban di sini. Dan kita tengok satu gameplay yang begitu bagus ditunjukkan oleh pemain Malaysia. Pasukan Todak masih lagi belum tamat, tetapi itulah dia begitu bagusnya gameplay yang dipertunjukkan. Ada cara untuk melarikan diri. Tarik di bahagian tengah ini akan didapatkan dengan begitu mudah sekali. Combo pasukan Todak sangat berbahaya. Dan Ciku telah pun menyiapkan Queen's Wing. Kita lihat gol dia telah pun mencapai 7,800 gol pada minit yang ke-10 di sini, jauh meninggalkan Potato di mana masih lagi 5,600 gol, di mana kita lihat item Potato hanyalah Endless Battle sahaja yang telah pun disiapkan. Jika nak dibandingkan dengan Pokemon yang menekan 1-1 telah pun menyiapkan Corruption Sight sahaja buat masa kini. Dan ini menunjukkan perbezaan gol di mana Ciku buat masa kini bebas untuk keluarkan damage kerana dia dah ada item damage, dia dah ada satu item defense, dia ada masalah untuk dia bergerak agresif pada minit yang ke-10 ini. Dan kita lihat teamwork mereka juga sangat-sangat cantik sebentar tadi. Moon akan mengumpan dan juga menangkap ahli pasukan EVOS SG terlebih dahulu dengan Imperial Justice. Iwan akan bertukar bola. Sekarang pergaduhan di kawasan nyawanya sangat rendah. Dia perlu balik. Lot di reset semula. Satu tindakan yang bijak oleh EVOS SG untuk mengganggu pengambilan lot daripada pasukan Todak. Kita nak tengok implosion yang cantik daripada Iwan. Implosion flicker. Dan itu dia dapat tangkap implosion. Ada blazing duet di saat yang ketiga ini, tapi tidak cukup untuk menggolkan. So kita tengok sekarang. Adakah ini kill yang dicari? Yes, itu. Satu Ciku dapat menumbangkan satu, dan kita tengok dua yang terkorban sebenarnya. Pokemon dan juga Potato. X-Ray terlampau agresif berada di bahagian hadapan, dan sekarang ini kita tengok Lord akan dimulakan dan akan diambil oleh pasukan Todak tanpa sebarang masalah disebabkan mereka kehilangan Potato, mereka kehilangan retry user dekat sini. Satu permainan yang mantap oleh Ciku. Terus saja kita tengok dia punya Cloud bukan kaleng-kaleng lah, dan tarik di bahagian bawah dia akan diambil oleh minion.
lagi Imperial Justice tempat kena mangsanya. Dan kita tengok disudahkan oleh Ciku. Ciku sekarang dia ada 5 kill. Kill yang terbanyak untuk pasukan Todak. Memang Ciku lah yang carry game ini dengan bantuan ahli-ahli pasukannya yang lain. Dah mesti ramai yang tertanya, kenapa damage nampak macam kuat? Dan disebabkan itulah sebenarnya kenapa Sylvana antara top pick ataupun top ban buat masa kini. Kerana pasif dia dapat merendahkan physical defense dan juga magical defense. Sekarang ini pertahanan perlu dilakukan oleh pasukan EBOS SG. Di bahagian bottom lane, Ciku dapat dengan Soul dan Lord dengan mudah saja dijatuhkan kerana ianya bukanlah luminous Lord. Fokus diberikan kepada outer turret di bahagian mid lane. Dan sekarang ini, ke-6 turret di kawasan luar telah pun dijatuhkan. Fokus diberikan kepada top lane. Dan kita melihat siapakah yang akan terdekat. Imperial Justice! Ciku cuba mendapatkan kaki monster kill diberikan, menumbangkan JPR di sini. Iwan terperangkap, dia akan terkorban cepat lagi menggunakan implosion. Dan kita tengok sekarang ini Ciku dikorbankan. Fomis masih lagi ada. Fomis akan cuba membunuh Soul dan inilah dia rata. Ahli-ahli pasukan Dimas yang lain dan Todak menguji kemenangan untuk game